Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Fitri ya. Zikri. Zikri ya. Saudara Zikri selaku kaki tangan yang bertanggungjawab terhadap GPM. Itu salah satu di antara NGO yang mengambil perhatian berat dalam soal membantu bukan hanya daripada masyarakat dalam negara tetapi juga di luar negara. Selalunya GPM ini memang antara organisasi yang terkedepan ya dalam isu-isu yang melibatkan negara umat Islam yang menimpa kepada umat Islam, khususnya yang baru-baru ini GPM agak ke depan di dalam isu-isu Palestin. Jadi saya ucapkan tahniah lah kepada GPM kerana telah menggerakkan salah satu perkara yang amat penting untuk kita membantu ya kedudukan umat Islam di Palestin. Jadi tahniah lah kerana telah menggerakkan satu usaha yang boleh kita lihat sebagai salah satu di antara gabungan ataupun gerakan penyatuan kepada Islam dan bukan Islam untuk membantu masyarakat yang tertindas di seluruh dunia ya. Walau bagaimanapun pada hari ini insya-Allah kita akan santai-santai saja ya. Santai secara ringan-ringan bincang-bincang gitu ya, orang muda dengan gerakan apa nama tu kesukarelawanan ni ya agak sudah jauh. Kadang-kadang kita dapati orang-orang muda ini untuk terlibat dengan gerakan kesukarelawanan ini ataupun NGO ini agak kecil, tetapi saya yakin dan percaya ya dengan adanya NGO untuk membantu umat Islam ini akan memberi satu ruang kepada anak muda untuk terlibat sama di dalam gerakan kesukarelawanan ini. Jadi sebelum kita lanjut membicarakan soal apa peranan, apa sumbangan, bagaimana nak dilaksanakan, apakah senario yang berlaku dan sebagainya. Jadi kita nak minta daripada Jupri untuk menceritakan sedikit saja soal latar belakang GPM ini untuk dimaklumi ataupun untuk diketahui oleh masyarakat yang mendengar siaran kita pada hari ini. Okey, baik, insya-Allah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pertama dan terutamanya bersyukur kita ke hadrat Ilahi dengan limpah dan kurnianya kita dapat orang kata sama-sama berkumpul, sama-sama mendengar untuk sedikit sembang santai, sesi perkongsian bersama saya selaku wakil GPM dengan YB Datuk. Jadi terima kasih diucapkan kepada YB Datuk Dr. Hassan bin Bahrom di atas jemputan untuk sama-sama berkongsi berkenaan dengan Global Peace Mission Malaysia. Jadi sekadar makluman YB Datuk, NGO Global Peace Mission ini ataupun GPM Malaysia, Global Peace Mission Malaysia merupakan satu yayasan amanah yang diperbadankan di bawah bahagian hal ehwal undang-undang di Jabatan Perdana Menteri. Jadi Global Peace Mission bukan daftar di bawah RUS. Global Peace Mission Malaysia didaftarkan di bawah Jabatan Perdana Menteri Malaysia. Jadi Global Peace Mission Malaysia pada tahun ini telah menyambut 20 ulang tahun penubuhan Global Peace Mission yang mana telah ditubuhkan pada 26 September 2001 sebagai sebuah gerakan yang membantah pengisytiharan perang oleh Amerika Syarikat dan sekutunya terhadap negara Afghanistan. Jadi itu antara sebab penubuhan Global Peace Mission Malaysia yang telah ditubuhkan pada tahun 2001. Jadi sejak daripada itu, selain daripada kita Global Peace Mission giat membantu dalam bantuan kecemasan, GPM juga menyalurkan bantuan-bantuan kemanusiaan bukan sahaja ke bumi Afghanistan
tetapi hampir lebih daripada 20 buah negara. Jadi itulah sedikit sebanyak latar belakang tentang GPM Malaysia ataupun Global Peace Mission Malaysia. Okey, terima kasih kepada Zakri ya tentang makluman itu. Maknanya GPM ini telah wujud 20 tahun yang lepas. Jadi mungkin banyak kerja yang telah dilakukan dan sumbangan-sumbangan yang telah dibuat ya. Bukan hanya kepada Palestin, tetapi tadi disebut Afghanistan, mungkin juga dekat Bosnia dan sebagainya dilakukan, mungkin juga di apa yang berlaku di kepada Syria, di Yaman, masyarakat Islam di Burma dan sebagainya, mungkin itu akan telah dilaksanakan oleh GPM. Dan ini suatu usaha yang cukup murni dan cukup baik untuk kita bantu, untuk kita menyokong gerakan yang dilakukan ini. Soalnya saya nak bertanya lah, apakah bantuan ataupun bentuk bantuan dan bagaimana ianya disumbangkan kepada masyarakat? Bentuk bantuan itu macam mana? Apakah dalam bentuk barangan saja ke ataupun ada bentuk-bentuk yang lain? Ya, bantuan yang diberikan ataupun bagaimana ianya dilaksanakan oleh GPM ini sendiri. Jadi mungkin boleh berfungsi bersama tentang perkara inilah. Ya. Okey, boleh insya-Allah. Jadi kami di Global Peace Mission Malaysia telah membantu ataupun menghantar bantuan dalam pelbagai bentuk bantuan. Sebagai contoh, kita ada hantar bantuan pack makanan secara barang kering ataupun barang basah kalau di Malaysia. Tapi kalau di luar negara, kita ada pack makanan barang kering untuk satu keluarga, untuk satu orang. Selain itu, bantuan yang kita berikan juga, kita ada buat bantuan yang berbentuk jangka masa panjang. Kalau macam yang tadi saya sebutkan pack makanan tu jangka masa pendek, which is maybe bantuan tu boleh tahan 2 minggu hingga ke sebulan untuk satu keluarga. Tapi antara bantuan jangka masa panjang yang telah kita laksanakan, contoh kita ada buat food aid truck, which is lori yang mana lori tu untuk dibawa makanan-makanan untuk diagihkan kepada pelarian-pelarian yang terkesan. Selain daripada itu, kita ada juga buat kilang roti di Syria. Kalau di Palestin sendiri, kita pernah ada kilang roti. Yang mana kilang roti tu kita buat untuk bukan saja untuk bantu dari segi beri makan kepada golongan yang memerlukan, tapi kita juga bantu dari segi ekonomi masyarakat setempat. Yang mana masyarakat setempat tu boleh bekerja dengan adanya kilang roti yang kita buat. Selain daripada tu, macam di bawah Global Peace Mission Malaysia ada satu entiti yang lain yang bernama Malaysia for Syria. Yang mana Malaysia for Syria merupakan satu entiti yang fokus kepada Syria, bantuan kepada Syria. Ada juga buat satu perumahan, satu perkampungan yang dinamakan Perkampungan Malaysia. Saya tak ingat apa nama perkampungan ini, minta maaf, tapi Perkampungan Malaysia di Syria, yang mana perkampungan tu untuk memberi satu nafas baru kepada golongan ataupun kepada rakyat Syria yang tertindas, rakyat Syria yang terkesan dengan permasalahan-permasalahan yang berlaku di negara mereka, yang mana mereka pada asalnya tidak ada tempat tinggal, yang mereka pada asalnya merupakan pelarian, tapi dengan usaha yang telah kita lakukan, kita dapat memberi satu kehidupan baru kepada mereka. Mereka dapat rumah yang baru, mereka dapat kehidupan yang baru. Jadi kalau untuk bantuan luar negara seperti itu, tapi kalau untuk bantuan di dalam Malaysia macam semalam sendiri kita ada bagi bantuan dalam lebih kurang 50 orang kepada rakyat yang berada di Kuala Lumpur dari segi bantuan barang kering dan barang basah disebabkan oleh mereka yang terkesan dengan pandemik COVID-19, mereka yang terkesan dengan lockdown. Jadi itulah antara bantuan-bantuan yang kita berikan kepada mereka. Okey, terima kasih kepada Zakri. Banyak maklumat yang kita dapat, sebenarnya dalam bentuk jangka pendek tetapi juga jangka panjang ya. Bukan hanya dalam bentuk untuk menyediakan persiapan untuk kehidupan, tetapi juga untuk mewujudkan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh GPM ya. Jadi ini suatu usaha yang baguslah untuk kita lihat. So maknanya tadi disebut dalam soal bantuan kepada masyarakat tempatan dalam bentuk jangka pendek, iaitu barangan makanan. Jadi soalan saya ialah oleh kerana kita sekarang berhadapan dengan suasana pandemik COVID-19 ini. Jadi
kita lihat maknanya usaha-usaha yang dilakukan kepada luar negara itu mendapat sambutan yang agak baik, kan? Agak baik. Tetapi maksudnya apakah perkara yang boleh dilakukan oleh JPM dalam membantu masyarakat tempatan apabila berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini? Tadi telah disebut maknanya dengan barangan kering untuk membantu masyarakat di situ. Tapi kita lihat apabila berlakunya pandemik ini, pandemik COVID-19 ini, ya, banyak masyarakat kita terkesan, ya, bukan hanya di bandar, tetapi kita lihat di luar bandar pun ataupun di pinggir-pinggir bandar pun, ya, berhadapan dengan masalah itu. Bukan hanya kerana sebab PKP ini menyebabkan pendapatan berkurangan, pendapatan terputus dan sebagainya, ya, pekerjaan itu tidak ada diwujud, tidak dapat diwujudkan, ya, dan banyak orang diberhentikan kerja, ya, dan sebagainya. Jadi apa yang boleh dibuat oleh JPM dalam membantu masyarakat kita, masyarakat tempatan ini, ya, untuk menyelesaikan kehidupan mereka, untuk mereka kembali membangun, ya, keluarga mereka dan juga untuk membina kekuatan ekonomi mereka. Jadi apa yang boleh dilakukan oleh JPM lah untuk membantu masyarakat. Okey, baik, terima kasih YB Datuk. Okay, antara usaha yang orang kata Global Peace Mission Malaysia telah usahakan, macam pada tahun lepas, kalau tak silap saya sendiri ada turun bantu YB Datuk untuk agihan daripada Qatar, yang mana Qatar telah memberi bantuan kepada Global Peace Mission Malaysia. Saya tak ingat berapa ratus ribu, tapi kita di peringkat negeri ataupun kita di peringkat HQ telah mengagihkan bantuan tersebut kepada negeri Melaka, negeri Sembilan, negeri Selangor dan beberapa buah negeri lain, yang mana bantuan tersebut kita kira dapat meringankan sedikit beban mereka yang terkesan dengan pandemik COVID-19 inilah. Sebab kita tak nafikan ramai yang hilang kerja, ramai yang pendapatannya berkurangan disebabkan pandemik COVID-19 ni. Sebab apa? Sebab ekonomi tak dapat berjalan. Jadi usaha kami di Global Peace Mission, kita mencari mana-mana negara, mana-mana syarikat yang nak hulurkan bantuan secara besar-besaran ataupun secara kecil-kecilan, tak ada masalah. Kita juga buat orang kata pengiklanan untuk mencari para dermawan daripada rakyat Malaysia yang ingin menyumbang untuk membantu bukan sahaja di luar negara tetapi juga di dalam Malaysia. Jadi alhamdulillah, macam baru-baru ni untuk Ramadan, untuk bulan Ramadan kita telah membantu, kita telah mengeluarkan dana lebih daripada RM300,000 untuk membantu bukan sahaja di dalam Malaysia tetapi juga di luar Malaysia. Dan kalau ikutkan sebenarnya fokus Global Peace Mission ini, sebenarnya global ini bermaksud global which is besar, which is luar negara. Sebenarnya fokus GPM adalah untuk bantu luar negara. Tetapi disebabkan COVID-19 ni, kita ambil inisiatif untuk bantu juga golongan ataupun rakyat di dalam Malaysia yang terkesan. Jadi macam 2 minggu lepas, minggu lepas kami di pihak Global Peace Mission telah buka satu borang untuk memberi ruang kepada rakyat Malaysia yang terkesan dengan COVID-19 untuk isi. Dalam masa satu hari sahaja telah lebih daripada 3,000 permohonan. Yang mana daripada 3,000 permohonan ni kita nampak betapa ramainya rakyat Malaysia yang terkesan dengan COVID-19. Jadi daripada 3,000 orang ni kita tapis mengikut sebab-sebab ataupun jenis-jenis kesusahan yang mereka hadapi untuk kita bantu. Kita tak boleh bantu dari segi kewangan, sebabnya dari segi kewangan kita tak tahu duit tu akan pergi ke mana. Mungkin dia kata dia nak beli barang makanan, tapi betul ke dia nak beli barang makanan? Jadi kita bantu dari segi macam saya kata, kita banyak bantu dari segi makanan asas dan juga makanan kering dan juga makanan basah lah. Tapi kami juga bantu dari segi untuk membayar sewa rumah, tapi kita akan direct kepada tuan rumah untuk menyelesaikan sewa tersebut supaya tidak ada masalah dari segi penyelewengan wang lah. Sebab biasalah kalau kita bagi orang 300 untuk bayar sewa rumah, boleh jadi 300 tu digunakan untuk benda lain. Jadi kita nak mengelakkan perkara-perkara yang tak diingini berlaku, kita terus direct kontak kepada tuan rumah untuk menyelesaikan masalah tunggakan rumah sewa. Macam 2 hari lepas kita telah menyelesaikan
lebih daripada RM2,000 punya rumah sewa. Kita juga menanti lagi permohonan-permohonan untuk membayar rumah sewa bagi mereka yang terkesan yang kehilangan kerja disebabkan oleh COVID-19. Itulah antara usaha kami. Kami juga berusaha ataupun kami juga membantu dari segi menghantar sukarelawan untuk membantu NAKMA dalam urusan COVID-19 juga, dalam urusan vaksin untuk membantu meringankan beban frontliner. Jadi kami di pihak Global Peace Mission juga menjadi frontliner untuk membantu mereka untuk membantu menyelesaikan masalah COVID-19 di Malaysia. Okey, terima kasih kerana kita dah dapat melihat apakah jenis-jenis bantuan yang dibantu oleh yang diberikan oleh GPM dan juga bagaimana ianya diselesaikan. Saya amat setuju dengan apa yang disebut oleh Zikri tadi. Maknanya kalau orang bermasalah dari segi aspek soal sewa rumah, jangan kita bagi duit, nanti dia akan ke tempat lain. Jadi selesaikan, maknanya kita pergi fokus untuk selesaikan sewa rumah dia dulu. Ini suatu pendekatan yang agak baik, realistik lah, supaya penggunaan bantuan kita itu dapat disalurkan mengikut saluran yang tepat. Nah, tadi ada disebut soal ada sumbangan daripada luar negara, ya. Oleh kerana GPM ini fokus dia ialah luar negara dan ada sumbangan daripada luar negara yang disebutkan tadi adalah Qatar. Ya. Nah, jadi saya nak tahulah sedikit sebanyak. Ya. Bukan soalan cepu mas. Jadi adakah negara-negara lain ya yang membantu GPM ini dalam melaksanakan tanggungjawabnya, memberikan dana untuk melaksanakan tanggungjawabnya? Apakah ada negara-negara lain selain daripada Qatar? Apakah Arab Saudi pernah memberi sumbangan untuk membantu masyarakat Islam di seluruh dunia? Sebab fokus GPM ini lebih fokus keluar lah. Ya, walaupun dia juga membantu masyarakat di dalam negara ini, ya, kalau ia maknanya negara kita berhadapan dengan masalah yang begitu gawat. Ya, jadi itulah persoalan saya. Apakah ada negara-negara yang lain selain pada Qatar yang telah sudi menderma atau GPM menggerakkan dia punya kerjaya itulah ataupun gerakkan bantuan bantuan itu. Tanya juga lah tu, ya, walaupun bukan soal cepu mas, ya. Tak ada masalah. Jadi kalau di pihak Global Peace Mission Malaysia, macam setakat perkhidmatan saya, sebab saya pun tak adalah lama sangat, jadi setakat perkhidmatan saya memang Qatar Foundation. Qatar Foundation ni bukanlah entiti kerajaan, tapi Qatar Foundation ni merupakan satu syarikat swasta di Qatar. Syarikat ladang kurma, kalau tak silap saya ladang kurma ataupun ladang susu, Qatar Foundation. Jadi satu inisiatif dia untuk bantu, bukan saja dia bantu kepada Global Peace Mission Malaysia, tapi dia juga bantu kepada beberapa NGO lain, antaranya My Foundation, yang mana kita ada kumpulan SASA sendiri, jadi kita bantu ikut kumpulan SASA yang telah kita tetapkan. So setakat perkhidmatan saya memang luar negara kita tak dapat bantuan lah selain daripada syarikat swasta di Qatar, tapi ada juga yang kata penderma-penderma ataupun donor-donor daripada luar negara. Contohnya donor daripada Arab Saudi, donor daripada Brunei, donor daripada Singapura. Jadi itu antara donor-donor yang bukan sahaja membantu rakyat Malaysia tapi juga membantu luar negara melalui Global Peace Mission Malaysia. Macam itu. Terima kasih. Dengan jawapan itu kita fahamlah. Maknanya bukanlah sebab GPM ini bukanlah satu entiti kerajaan, maka dia punya hubungan itu ialah dengan juga bukan entiti kerajaan di luar negara. Semuanya mungkin soalan yang terakhir lah saya nak tanya, ya, supaya masyarakat tahu apa peranan GPM, ya, dan sebagainya. Kita nak tahu apakah bagaimana sambutan masyarakat apabila GPM membuat sesuatu gerak kerja itu, sambutan masyarakat selain daripada sambutan masyarakat dengan beri derma, sumbangan dan sebagainya, tetapi apabila GPM nak turun ya ke lapangan, ya, untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, macam mana penerimaan masyarakat kepada GPM itu? Itu persoalannya, mungkin persoalan yang agak yang terakhir bagi saya untuk kita mengetahui masyarakat
mengetahui apakah peranan JPM dan bagaimana dia boleh membantu JPM untuk menggerakkan gerak kerja JPM itu ke arah yang lebih global, yang lebih mendasar untuk menangani masyarakat. Okey, terima kasih YB Datuk. Jadi kalau ikutkan penerimaan daripada masyarakat terhadap Global Peace Mission ni sangat-sangat memuaskan. Tetapi tu sebelum daripada pandemik lah. Tapi selepas daripada pandemik, kita sendiri tak menggalakkan sambutan yang orang kata sambutan sangat hebat ni sebab kita nak menjaga SOP. Sebabnya bila mana kita turun lapangan, kita turun ke orang kata memberi bantuan, ramai volunteer, sukarelawan yang turut suka untuk membantu. Sebagai contoh macam baru-baru ni kami melakukan pembungkusan pack makanan di UIA, Universiti Islam Antarabangsa di Gombak. Ramai juga student, pelajar-pelajar yang UIA yang tak dapat keluar waktu tu, terkena dia dikurung waktu tu, turut membantu kita untuk membuat pembungkusan makanan. Kalau kita sendiri selaku tenaga kerja Global Peace Mission yang mana ada 5-6 orang je nak buatkan kerja untuk packing barang lebih daripada 1,500 kotak makanan, memang tak mampulah. Tapi disebabkan bantuan daripada para pelajar UIA waktu Ramadan hari itu memang sangat memberangsangkan, meringankan beban kami. Dan ramai juga yang mesej, yang DM kita di sosial media di Global Peace Mission Malaysia yang tanya macam mana nak menyertai secara sukarelawan. Macam pada bulan 1 hari tu kami ada buat sukarelawan membantu di banjir, menguruskan banjir di Pahang, yang mana kita ada buat sesi kemas kawasan sekolah, kawasan perumahan yang terkesan dengan banjir. Jadi kita juga ada merekrut beberapa orang volunteer. Tu pun baru 10% yang kita dapat terima sebabnya SOP yang perlu kita jaga untuk penjarakan, untuk mengelakkan penularan COVID-19. Jadi kita tak dapat terima ramai orang, kita dapat terima beberapa orang sahaja. Tu pun sangat-sangat memuaskan, sangat-sangat membantu kita apabila kita dapat menyelesaikan ataupun kita dapat mengemas beberapa buah beberapa kawasan tempat di Pahang yang terkena banjir. Jadi kalau YB Datuk tadi tanya macam mana sambutan apabila kita turun di lapangan, memang sangat-sangat memberangsangkan. Mereka meraihkan kedatangan kita, ada yang sediakan makan minum, kita tak perlu nak orang kata bila kita dah turun bantu mereka sediakan makan minum kita kan. Jadi kita dah tak perlu fikir macam mana kita nak makan ataupun minum. Tapi andai kata orang kata penularan COVID-19 ni selesai, sudah tidak ada wabak ini lagi, saya kira ramai lagi rakyat Malaysia yang suka untuk turut sama menyertai bagi memberi bantuan, turut sama menyertai bagi mengagihkan makanan-makanan, turut sama menyertai bagi membantu bencana-bencana yang berlaku seperti banjir dan sebagainya. Jadi kita harap ataupun kita doakan moga-moga wabak COVID-19 ni dapat selesai ataupun dapat sembuh seperti sedia kala dalam masa yang terdekat, supaya ramai lagi remaja-remaja, rakyat-rakyat di Malaysia dapat turut memberi bantuan di samping Global Peace Mission Malaysia, insya-Allah. Terima kasih Zakaria atas perkongsian idea, perkongsian maklumat, dan alhamdulillah kita telah sampai ke penghujung ya. Jadi saya ucapkan terima kasih memberi keterangan, memberi penjelasan, dan kita mengajaklah masyarakat di Malaysia ini supaya kita sama-sama ya meletakkan diri kita. Mungkin ada orang memerlukan kita, maka kita bantulah mereka. Dan ada orang, kadang-kadang kita memerlukan orang dan mungkin orang akan membantu kita. Ini kalau dasar ini dapat kita laksanakan, saya akan percaya ya masyarakat kita sentiasa berta'awun, saling berbantu-bantu di antara satu sama lain. Dan saya yakin dan percaya bahawa apabila GPM ini akan turun Okey, saya yakin dan percaya perbualan yang kosong yang dunia lalu ni. Perbualan hari ini akan menjadi satu manfaat ya kepada InsyaAllah masyarakat.
berganding bahu dalam melaksanakan tanggungjawab membantu orang lain di dalam menghadapi masalah. Bukan hanya di dalam negara tetapi juga fokus kita kepada masyarakat Islam di seluruh dunia. Bukan hanya masyarakat Islam, keyakinan saya. Ya, kita ini soal bantuan kemanusiaan bukan hanya merujuk tetapi juga kita membantu seluruh manusia, seluruh kehidupan masyarakat untuk kita masyarakat yang lain untuk mendapat juga kesenangan dan juga kemewahan sama-sama kita membantu mereka. Jadi terima kasih kepada Zakri, terima kasih kepada pimpinan DPM yang telah banyak memberi sumbangan sama ada di dalam negara ataupun di luar negara. Terima kasih dan saya yakin dan percaya masyarakat sama dengan DPM dan juga masyarakat yang sedia untuk membantu di antara sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.